Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kitab, pengajian akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Walaupun kawasan kita ni, negeri Kedah ni, kluster tu banyak kan. Jadi orang takut, orang hak luar dari Kedah takut nak mari Kedah kan. Lagilah tempat yang ada kluster, kluster itulah kan, Siva Gangga di Kubang Pasu. Kemudian hak baru sikit ni Tawar pula kan. Dan makin mengkhawatirkan pula mari super spreader, mutasi dah pula kan, 10 kali lebih power kan. Tu tak apalah, kita nak sebut ni bukan nak memberi rasa takut, cuma supaya kita berhati-hati kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan ni memang kita kena berhati-hati supaya kita tidak melakukan kesalahan dan maksiat mungkar. Selain itu supaya kita tidak terkena dengan penyakit wabak, penyakit berjangkit ni. Tu kita kena berhati-hati. Kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita kan. Wahfadna mimma nakhafu wa nahdhar. Peliharalah kami, wahfadna mimma nakhaf, daripada apa yang kami takut, wa nahdhar, dan kami waspada. Jadi penyakit ni kita waspadai kan. Walaupun dia ni dekat dengan kita. Kalau dulu masa PKP, kawasan kita ni okeylah, hijau lah. Tipe PKPP ni, hak pemilihan ni, mari tak apalah, ujianlah kepada kita supaya kita berhati-hati jaga SOP. InsyaAllah kita terhindar dari wabak penyakit tersebut. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali pada muka surat yang ke-200. Kita masuk tajuk mukjizat. Tajuk kecil mukjizat. Dalam kita membicarakan tentang sifat para rasul, 4 sifat para rasul. Jadi kita masuk pada perbahasan mukjizat, mukjizat rasul, mukjizat nabi. Muka surat 200. Baik, kita sambung di situ. Sebelum itu marilah kita membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kita sambung muka surat 200 kitab Rumi. Kita Jawi tetap buka dah pasal tuan-tuan mau pakai kitab Rumi. Dulu ni bawa dua-dua. Hak Jawi pun bawa, hak Rumi bawa. Buka hak Jawi, buka hak Rumi. Tuan-tuan buka hak Rumi. Jadi kita buka dua-dua kuat tak ada masalah, kita buka hak Rumi sajalah. Hak mari hak Rumi, tak mari dah. Hak Jawi itu dalam Ra' al-Mari. Hak Jawi itu. Tak apalah. Baik, muka surat 200 mukjizat. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Mukjizat. Ketahui olehmu bahawa yakni mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan bagi adat yang disertakan dengan dakwa pesuruh serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia. Itu maksud dia. Pekerjaan yang mencari adat. Bahasa kita sebut mencari adat ni benda pelik. Dan di samping benda pelik, seseorang ini mendakwa dia adalah pesuruh Allah. Dia ada banyak benda pelik kan. Khariqul adat ni, mencari adat ni banyak. Tapi mukjizat ini seorang yang mendakwa dia Rasul. Kerana mukjizat ini kebenaran Rasul. Bukti atau tanda kebenaran seorang Rasul. Jadi bila diminta kepada dia tunjuk mukjizat, wahai Rasul, tunjuk mukjizat. Jadi Nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam menunjukkan bukti kerasulan itu dengan menunjukkan mukjizat yang Allah beri kelebihan, yang mencari adat, mencarikan bagi adat yang sesuai dengan dakwa pesuruh serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia, menghalangi dia. Bila perkara ini pelik, yang dibawa oleh para anbiya dan mursalin, perkara pelik, orang lain tak boleh nak halang. Orang lain tak boleh nak lintang dia, halang dia boleh. Umpama kita beri contoh Allahumma salli ala Muhammad, mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam, tongkat. Kita duk cerita dah, tukar ni. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa supaya melempar tukar. Leparlah tukar jadi ular. Sebelum tu tukang sihir Firaun. Dia tunjuk ni sihir-sihir dia ni. Semua pakat tukang-tukang sihir ni ramai, banyak. Mau lempar apa jadi ular apa. Ular, nampak ular kan. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa, masa tu Nabi Musa pun terkejut kan. Maka masa tu Allah perintah kepada Nabi Musa supaya lempar tukar yang Allah beri kepada Nabi Musa sebagai mukjizat lah. Tongkat Nabi Musa tu mukjizat atas Nabi Musa. Maka Nabi Musa lempar tukar jadi ular. Ini yang tak boleh melintangi akan mukjizat Nabi Musa tu, ular ahli sihir tak boleh nak kalahkan, tak boleh nak halang. Bagaimana? Sehingga kan ular Nabi Musa alaihi salam menelan semua ular tukang-tukang sihir. Maka pasal tu pula tukang sihir tercengang pula. Ini bukan ular sihir. Bukan ular mainan mata tu lah. Kan? Apa kita sebut? Silap mata. Kan sihir-sihir ni, hak silap mata tu sihir juga tu. Kita tengok, hebat dia. Tengok dalam TV ada tukang sihir. Silap mata, ahli silap mata tengok. Terbang lah apa. Sihir dia. Menggunakan makhluk halus jin. Tengok lepak. Topiok. Nak bagi contoh pun. Ni ambil kain. Kemudian tutup ni, gelas ni tutup je tutup. Buka-buka, tengok. Arnab. Binatang. Tu. Duk lopak-lopak. Kemudian dia buat pula. Tutup pula, buka, gelas balik. Gitu. Pasal hak yang nampak selepas daripada dia buat tu, adalah dia punya jampi dia. Kan? Jampi serapah dia apa semua ni. Maka jadi apalah. Burung ke. Buka-buka burung terbang. Nampak orang terbang. Bahagilah lah. Mata kita nampak terbang burung. Kemudian dia mari balik burung sini. Dia berubah pula. Jadi gelas balik. Tu. Itu silap mata. Nama dah silap mata. Betul dah. Silap mata memandang. Yang panggil sihir khayali. Mata kita yang nampak gitu. Dia tetap yang asal. Demikian juga Allah SWT Muhammad, wanita yang pakai susu. Umur 70 dah ni. Nampak macam umur 20. Tapi lah ni teknologi hari ni kan dengan operation tu.
Lelaki operate dan nampak macam perempuan betul. Ada. Tak beri contoh lagi. Tak apalah. Tuan-tuan boleh tengok kan. Apa wanita lelaki mana yang dia operate tu habis. Siapa jadi kira nampak lelaki nampak ni pun dia boleh operate buat mai. Apa? Halkum ni. Sampai gitu sekali nak suruh nampak perempuan. Tu wal iyadzubillah. Mendapat laknat Allah kerana tidak redha kejadian dia sebagai lelaki. Redha kerana tak redha itu mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu secara umumlah. Nanti dia akan terangkan secara terperinci apa yang dimaksudkan mencari adat. Dan keluar dengan yang mencari adat itu yang tiada mencarikan adat. Keluar daripada mencari adat tu tiada mencari adat, tiada hak pelik. Hak biasa, hak normal. Seperti katanya aku Rasulullah dan tanda benar aku naik matahari daripada masyrik dan jatuhnya pada maghrib. Minal masyrik ila maghrib. Yang ni yang normal lah. Terbit daripada timur, terbenam barat. Masyrik, maghrib. Bukan maghrib masa maghrib kan. Maghrib ni timur barat. Maka tiada dinamakan mukjizat kerana tiada mencarikan adat. Memang begitu. Maka bersamaan padanya yang benar dan yang dusta. Makna iaitu adalah tidak dinafikan akan benar dia. Siapa pun boleh kata lagu tu. Itu tidak mencari adat. Bila mana tiada mencari adat, maka dia tidaklah dinamakan mukjizat. Begitu. Syahdan adapun tercapai pekerjaan yang mencari adat itu, yang kata pekerjaan yang mencari adat itu perbuatan seperti terpancar-pancar air pada antara anak jari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpancar air dari jari-jari. Ketika masukkan tangan ke dalam timba padi kan. Tujuan untuk nak memperbanyakkan ramai orang boleh minum air dan berwuduk dengan air tersebut. Baik. Itu pelik. Kalau daripada pahit itu tak apalah. Pahit memang saluran air keluar gitu pacuk tak apalah. Itu tak pelik. Jangan pula orang bagi host tu buka pahit ni aku mukjizat ni tubik air kau ni. Tu tak ada masalah. Wire terputus. Pasal menjadi biasa memang keluar air bila saluran air kok pahit pula buka air memang keluarlah air. Yang ni bukan saluran air. Bukan saluran yang tepat keluar air, tapi kerana mukjizat yang Allah beri keluar dia. Keluar air. Kemudian dan tercapai pula ketiadaan perbuatan seperti tiada menghanguskan oleh api akan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala ditunu oleh Namrud laknatullah. Ditunu ni dibakar atau dinyalakan api. Kata setengah ulama, jikalau tiada diiringi oleh Allah Ta'ala dengan katanya wasalaman ala Ibrahim, suratul Anbiya ayat 69, dan sejahtera atas Nabi Ibrahim. Nescaya mati Nabi Ibrahim dalam api daripada sejuknya. Kerana firmannya sebelum daripada ni lah. Qulna ya narukuni bardan. Awal dari ayat 69 tadi ujung. Artinya wahai api jadikan olehmu sejuk. Qulna ya narukuni bardan, wahai api, Allah perintah kepada api. Qulna ya narukuni bardan, wahai api jadikan olehmu sejuk. Maka tiada kitab Allah Ta'ala, tiada lafaz daripada Allah Ta'ala, tiada Allah sebut macam tu, tiada kalam Allah Ta'ala akan sesuatu, melainkan jadilah ia seperti kehendaknya. Bila Allah sebut sesuatu tu, bila Allah berkehendak akan sesuatu, maka jadi dia. Kita sebut normalnya, biasanya adatlah adat. Adatnya api ni membakar, panas dan membakar. Dia pasti api ni kita sebutkan adat dia panas satu, hangat dan membakar. Itu sifat api. Maka dalam ayat ini Allah perintah kepada api supaya tidak bersifat dengan sifat api yang sebenar, ikut adat tu. Yang ni kata mencari adat. Iaitulah Allah suruh kepada api, api marak menyala. Makna
nyala. Tapi Allah perintah kepada api supaya ketika dibakarnya Nabi Allah Ibrahim oleh Namrud laknatullah ni, Allah perintah kepada Nabi api supaya sejuk. Dan beri selamat dengan sejuk itu tak terbakar, tidak hangat. Tidak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka bila demikian, pasti apa yang Allah kehendak itu berlaku. Kerana kita duk baca selalu surah Yasin, kun fayakun. Jadilah, Allah sebut saja kun, jadilah, fayakuna, maka jadilah ia sesuai dengan kehendak Allah. Dan datang riwayat bahawa tatkala jatuh Ibrahim ke dalam api itu, mari cerita ni sikit cerita. Tatkala jatuh Ibrahim dalam api itu, berhimpunlah segala cicak. Kerana muafakat ia akan meniup api Nabi Allah Ibrahim. Tiup api ni bukan tiup nak bagi Allahumma salli ala Muhammad, nak bagi padam. Tiup ni dia dua tiup. Satu tiup nak padam. Api yang kecil kita tiup padam lah. Kalau api yang besar kita tiup nak tambah lagi marak. Kan? Kita tiup macam kita hak dapur dulu lah, dapur apa? Kayu api. Kan? Tiup juga. Nak bagi marak. Ni tiup nak bagi marak lah, bukan tiup nak padam. Jadi berhimpunlah segala cicak, banyak cicak berhimpun. Muafakat ia akan meniup api atas Nabi Allah Ibrahim, yakni supaya memakan oleh api itu akan Nabi Allah Ibrahim. Maksud tiup dia supaya makin marak. Maka sebab itulah disunatkan bagi kita membunuh akan dia seperti binatang fawasik yang 5. Fawasik yang 5 jua. Baik. Kerana sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, inna man qatalaha fi awwal darbatin kutiba lahu 100 hasanatin wa fi thaniyati duna dhalik wa fi thalithati duna dhalik. Maksud dia bahawa barang siapa membunuh, ia akan cicak pada awal pukulnya. Mari dekat itu pok lunyai mampus selalu kan. Tu kutiba lahu 100 hasanatin, dicatat atasnya 100 hasanah, 100 satu kebaikan, satu ganjaran pahala 100. Wa fi thaniyati duna dhalik, dan pada pukul yang kedua, yakni tiada mati dengan yang pertama, dan pukul yang kedua baharu mati, kurang daripada demikian itu 100. Demikian 100 itu, maka kurang daripada 100. Mana bahasa kita nak sebut separuh lah kita kata. Kali kedua pok, mari kita pok, tak ada mampu lagi, boleh jadi tak kuat. Duk lopak lagi, kali kedua pok mampu. Separuh daripada tu. Kemudian kali yang ketiga, dan pukul yang ketiga kurang daripada yang kedua itu. Mana kita kata pembahagian ke mana, bahagian kasar kita lah. Ya, kerana dari sudut pahala ni Allah yang menentukan. Ya, 100 kali pertama 100. Kali kedua 50, kali ketiga 25, gitulah. Ya, pasal 25 separuh daripada 50 gitu. Baik, mafhum daripada hadis ni. Kenapa? Yang dia nak urai. Dan dipaham daripada hadis itu, hendaklah dipukul akan dia dengan satu kali pukul biar ia mati. Mana pukul bagi sekali pukul mampu selalu. Maka dapatlah kebajikan yang banyak. Dan jikalau tiada mati ia dengan satu kali pukul, dan mati ia dengan berbilang pukul, nescaya kurang pahalanya kerana tiada baik bunuhnya, padahal disuruh oleh Nabi SAW dengan dia seperti sabdanya, apabila membunuh kamu adalah membaikkan oleh kamu akan bunuhnya, maka tiada namakan baik bunuh itu melainkan yang menyegerakan mati. Mana bila nak bunuh maka membaikkan dalam bunuh. Kalau binatang yang kita nak makan, membaikkan dalam bunuhnya, sembelih cepat mati dia. Alat sembelih mau kena betul tajam. Bau cepat tu, cepat dalam sembelih tu. Dalam sembelih ni kan macam-macam ada orang sekali tarik. Sembelih lembu sekali tarik. Tajam sungguh bisa tu. Sekali letak tu tarik. Memang tajam sungguh. Sekali tarik tu putus habis. Bukan putus kepala, putus urat tu ada. Dengan wajadai ini ya, urat kiri kanan sunat putus. Baik. Ada 2 kali. Hak biasa 2 kali, tarik sekali, buang kali. Tarik, tolak pula. Tu bergantung pada pisau. Ada 3 kali, ada 5 kali, ada 10 kali. Kalau pisau tu poin kali. Naknya kat binatang tu. Binatang tu duduk berjalan celek. Lama mana kamu nak kenyek leh aku.
Tu. Maka membaikkan dalam sembelih tadi itu menyegerakan. Bila sembelih segera sembelih, cepat. Bila nak cepat cepat sembelih ni dengan alat yang betul tajam. Pisau-pisau yang tajam. Parang yang tajam. Parang tu sendiri alat sembelih mesti alat sembelih yang tajam. Syarat dia alat sembelih tajam, pisau, parang. Dan dengan syarat mari tajam, betul tajam. Ada tajam memang parang, pisau, sifat dia tajam lah. Kita nyir sikit pun luka lah tangan kulit kita ni. Tapi nak buh kulit lembu ke kebau kau tak boleh. Biasa kulit depa tebal lagi. Kulit lembu kebau tebal lagi. Jadi mau tajam lagi. Jadi diasah pula bagi betul-betul tajam. Supaya cepat mati. Jadi sama juga binatang yang disunatkan untuk bunuh. Umpamanya disebutkan ini adalah cicak ni. Berkait dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pasal mari riwayat ni cicak ni tiup api. Tiup tujuan memarakkan api. Jadi sunat kita bunuh cicak. Nampak mana lastik. Tapi lastik tak mampu lagi. Tapi kan kita duduk kat siling tu kita nak pergi lopak. Lopak katak dia mana boleh tinggi itu kita nak lopak. Jadi biasa lastik dulu. Lastik dulu mana 2 kali gak. Bom jatuh bom. Pukul yang mampu sekali tu bagi mati tu. Kadang-kadang kan kita pukul tak kena betul. Kena bahagian belakang sikit. Hak tu yang kata jadi 2 kali ke 3 kali ke. Jadi tak boleh nak melambat-lambatkan mati berdosa pula. Dapat takak ada cicak hidup-hidup lagi. Kata mu ni, biasa kita dengar kisah ni, mu ni jahat. Nabi Allah Ibrahim mu dibakar mu tiup api supaya apa? Supaya memarakkan api kan. Supaya api itu makin marak. Jadi kita pun hari ni cabut kaki kat depan. Ni. Atau cabut ekor tu. Tapi biasa takak hijau ni ekor putus tu. Tak apa ekor dah. Jadi kita cabut kaki. Seksa tak boleh. Tak hati lagi dia. Baru kaki cabut tak hati lagi. Esok pula cabut pula. Tadi kaki kanan depan. Esok kaki kiri depan pula. Lusa kaki kanan belakang pula. Tulak kaki kiri belakang. 4 hari dah. Hari kelima baru pulah kepala. Contoh dah boleh siksa menatang. Dia kena macam yang tadi ni sampai 3 kali ni kerana bukan kita nak memperlambatkan, tetapi kerana tak sampai kita nak bunuh dia dengan segera. Seperti kali pertama tak dan. Getah katak tu kena bahagian belakang ya. Bergerak lagi. Mana sekali dah katak. Katak kedua tak kena kepala lagi. Kena separuh badan dia. Gerak lagi. Kali ketiga kepala. Baru mampu 3 kali. Bukan kita memang nak tuju kita nak memperlambatkan tu salah. Baik. Kerana pada bunuh binatang, walaupun binatang yang disunatkan untuk bunuh, selain binatang yang kita memang sembelih ni membunuh dia lah, menghilang, kita sebut membunuh bunyi kasar, menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Tujuan untuk dimakan. Tu wajib binatang yang syarat dia kena sembelih, ayam, itik, lembu, kebau, wajib kita menghilangkan nyawa dia dengan sembelih. Kena hilang nyawa. Kena menghilangkan nyawa dulu baru boleh nak masak. Takkan hidup-hidup masak. Tak boleh. Siksa. Ada satu kita tengok satu video kita, bukan orang kita lah, bukan orang Islam. Di mana Cina atau Korea pokok tu. Depa pelik. Pejabat pertandingan masak paling cepat. Seminit daripada ikan duduk dalam baldi tu. Ikan talapia ambil hidup tu duduk dia. Ambil bola perut apa basuh. Lepas tu ni dalam hidup lagi ni. Bubuh garam apa mau goreng pun dia pegang bahagian apa nama ni pipi dia. Bukan goreng badan lah. Goreng boleh masak belah kiri balik pula. Lepas tu buah tapi ni duk ngangar ring mulut ikan. Dan bahagian kepala dah masuk tak kena goreng badan. Lepas tu dia pun bubuh. Dia punya soh dia atas badan. Ikan talapia 3 rasa. Lepas tu hidang di mulut tu ngangar ikan.
Ni apa dilarang, dosa kita menganiaya. Mana kita dah menyiksa dia. Disuruh untuk cepat mati, kemudian mati dulu baru kita boleh nak masak dia. Ni mati budak lagi kita masak dah. Kan? Ikan boleh jadilah kalau macam binatang lain. Ayam ke apa semua kita nak kena belah apa semua lah kan. Lapar apa semua. Kan? Kalau ikan ni cepatlah pasal kita. Kalau lebih lagi ikan yang lambat mati dia macam keli. Keli boleh jadi. Goreng yang lain hidup-hidup lagi. Buang buruk. Kita beli keli kat pasar ni. Potong pala ni. Udah dalam plastik. Bergerak lagi. Keli kan ikan yang lambat boleh mati. Nyawa panjang lah. Hak yang panjang lagi Allahumma salli ala Muhammad, biawak padang pasir. Dok. Binatang dok itu orang guna dia ubat kuat pasal dia kuat. Tapi tak ada apa kita. Ada pak kita pakak duk ligan dok tu nak buat ubat kuat. Tu berjam-jam. Sehingga makan apa setengah daripada hari. 10 jam. Dia tak mati lagi. Baik tu dia boleh hidup di padang pasir tanpa air pasal dia kuat. Baik, jawab perjalanan kita. Baik, kembali semula. Jadi disunatkan Allahumma salli ala Muhammad membunuh cicak. Dan disebutkan tadi fawasik yang 5, khamsu fawasik 5 tu disebutkan dalam riwayat, iaitulah Allahumma salli ala Muhammad kala jengking. Kemudian tikus yang kotor. Kemudian burung pemangsa seperti burung elang. Dan yang seterusnya tu 3 dah. 4 burung gagak. Dan yang kelima anjing ganas. Kan? Kalau ni kita dah tengok beberapa orang yang kena serang dengan anjing ganas. Anjing ganas tu kena kan? Maksud bila anjing tu mari serang kita, boleh nak bunuh. Pasal dia ganas. Tu. Kalau kita tak tapi nak lawan dengan anjing ganas, kalau anjing apa? Hak besar bulldog apa, memang tak boleh lawan. Kan? Pasal dia besar. Tu. Jadi itu tadi yang disebut fawasik, mana khamsu fawasik, 5 binatang yang perosok. Tiku. Ni yang khusus disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 tadi, dan lain-lain binatang yang membawa kepada perosakan. Benarlah kalau macam tiku tu orang takut kok dengan apa yang bahaya tu, kecing tiku. Masuklah lain-lain tu, lipah ke apa yang membawa kotor kemudian rosak, kerosakan dan sebagainya. Baik. Kemudian kita mungkin lagi insya-Allah. Dan keluar dengan katanya seperti ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia. Yang tadi baru sebut mencari adab. Kemudian tiada dapat seorang melintangi akan dia. Apa maksud dia? Dan keluar dengan katanya serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia, itu barang yang dapat dilintangi oleh orang akan dia, seperti katanya mukjizat itu bahagian-bahagian, mukjizatku itu bahagian-bahagian, maka dilintangi orang akan kehendaknya, maka tiada hasil kehendaknya, maka bukan dinamakan mukjizat, maka adalah mukjizat yang zahir, maka tiada bukan dinamakan mukjizat. Kerana mukjizat ini Allah beri kemuliaan dan kelebihan kepada para anbiya mursalin untuk mengalahkan kelebihan dan kelebihan yang lain, ya. Dan kelebihan yang lain itu khusus lebih kepada apa, kalau kata hak kelebihan tadi disebutkan apa, perkara-perkara sihir dan sebagainya. Jadi mukjizat dapat pasti akan mengalahkan tu. Jadi orang lain tak boleh melintangi, tak boleh mengalahkan, tak boleh menghalangi dan tak boleh mengalahkan mukjizat. Karena mukjizat yang disebut tadi adalah kehendak Allah. Jadi tak ada siapa pun boleh menghalangi kehendak Allah dan mengalahkan apa yang dikehendakkan oleh Allah. Okay. Seperti tadi api. Adanya membakar, panah membakar, tapi kerana Allah berkehendak supaya api itu tidak membakar Nabi Allah Ibrahim, maka Allah perintah kepada api supaya sejuk dan tidak membakar, malah memberi selamat. Memberi selamat kepada Nabi Ibrahim.
Maka adalah mukjizat yang zahir pada Nabi kita amat banyak. Banyak. Mukjizat zahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir ni hak nampak. Kan? Dua mukjizat maknawi, mukjizat yang nampak ni hissi, hak nampak. Satu lagi maknawi. Maknawi hak tak nampak. Demikian lagi segala mukjizat Rasul yang dahulu-dahulu. Maksudlah mukjizat para anbiya wal mursalin yang dulu-dulu. Maka tiada dapat menghinggakan dia, tak boleh kita nak hingga banyak sungguhlah. Dan setengah daripada mukjizat yang jatuh pada Nabi kita Al-Quran. Setengah daripada mukjizat atas Nabi kita itu iaitulah Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Maka iaitu mukjizat yang terlebih besar lagi berkekalan hingga akhir hari kiamat. Al-Quran ini adalah disebutkan mukjizat yang terlebih besar. Sehingga kan ia adalah kalamullah yang berkekalan hingga hari kiamat. Maka lemah segala manusia nak kata mukjizat dia ni, kenapa dia mukjizat ni lebih dia bagaimana? Lemah segala manusia dan jin yang fasih. 3 kali fasih. Nak sebut apa yang hebat sungguh dalam bahasa Arab, hendak mendatangkan sepertinya. Dan jikalau sekurang-kurang surah sekalipun seperti inna a'tainakal kautsar, 3 ayat, dan qul huwallahu ahad, 4 ayat surah pendek ni. Yang ni surah yang paling pendek. Inna a'taina paling pendek, qul huwallahu pun pendek. Maka tiada kuasa mendatangkan oleh segala kaum Quraisy yang terlebih fasih manusia umpamanya, terlebih hebat, terlebih pakar dalam bahasa, pun tak boleh nak mendatangkan satu surah pun. Satu surah yang pendek seumpama surah Al-Kautsar dan surah Al-Ikhlas, tak boleh. Dan jikalau bertolong-tolong setengah akan setengahnya sekalipun, tiada kuasa mereka itu mendatangkan seumpamanya. Kalau kata hak fasih seorang, tak boleh dah. Ipun pula, puak-puak fasih pula. Amai pula ipun manusia, ipun belakang manusia. Tak boleh juga. Manusia dan jin pun tak boleh juga. Kullu ini jitamatil jin wal ins ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayat tu jelas dah Allah sebut. Katakanlah ya Muhammad, sekira mana berhimpun manusia dan jin untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, la ya'tuna bimislih, maka pasti mereka tidak dapat mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka ni manusia jin ni bertolong-tolongan, saling membantu bertolong-tolongan dalam nak mendatangkan. Tak boleh. Allah sebut la ya'tuna. Ini mukjizat agung Nabi sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang ada pada kita. Al-Quran ini yang disebut sebagai mukjizat maknawi. Bukan sebagai mukjizat hissi yang nampak keluar air celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa lepas tukar jadi ular, tukar pupur pada air laut terbelah dua. Tu hissi, nampak kita katakan khariqul adat tu, yang mencari adat tu. Berbeza Al-Quran tak nampak betul pada mencari adat tu. Melainkan orang yang beriman dengan benar-benar beriman dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu pelbagai kemuliaan dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian maka dan jikalau bertolong setengah akan setengahnya sekalipun, tiada kuasa mereka itu mendatangkan seumpamanya. Maka yang begitu menunjukkan bukan ia perkataan manusia, dan lagi adalah ia menghimpunkan bagi segala maksud dengan sedikit huruf, seperti yang disebut oleh ulama sekalian, kitab yang diturunkan dari langit itu terkandung maknanya dalam Quran, dan makna Quran itu terhimpun dalam Fatihah, dan makna Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan makna bismi terkandung dalam ba-nya, dan makna ba itu siapa halu sampai ba tu pada bismi, ba apa ba tu bi kana, ba tu kana ma kana, wa bi dengan ba tu yakunu ma yakunu, dengan nama Allah, dengan pada bi ba tu pada kalimah bismi tu, bismillah lah, dengan nama Allah. Karena inilah kata dengan aku
ada barang yang telah ada. Bi dengan aku, dengan Allah ni ada barang yang telah ada. Wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku ada barang yang lagi akan datang adanya. Jadi hak dah ada dengan Allah. Kehendak Allah dan Allah kekuasaan Allah bagi ada. Kemudian nanti akan datang adanya pun juga dengan kehendak Allah. Karena inilah kata setengah ulama, jikalau tafsirkan makna bismillah, bismillah itu nescaya tiada kuasa membawa oleh 70 ekor unta. Tafsir mari bismillah tu tak mampu kuasa oleh unta 70 ekor nak bawa. Makna kalau kata nak tafsir bismillah tu, mari kita nak tafsir bismillah. Tafsir banyak kita, pas 70 ekor tak mampu nak bawa. Kalau sebutnya macam gitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalamullah Al-Quran ini sebagai mukjizat yang terlebih besar. Ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana pun ada perkara-perkara yang mencari adat juga daripada Quran ini. Umpamanya Islamnya Sayyiduna Umar Al-Khattab dengan Al-Quran, dan ramai para ashabah yang memeluk Islam dengan Al-Quran. Karena yang disebut tadi maknawi, ya, kepahaman daripada Al-Quran itu. Dan ialah kisah-kisah apa tu hidayah, ya, daripada Kristian masuk Islam, ya, ada tu yang kaji Quran, dia kaji Quran, tujuannya nak cari kekurangan yang ada, kesilapan, lah kali tak jumpa kebenaran, masuk Islam. Tu mana nak sebut apa tadi? Hanya orang yang Allah beri kepahaman terhadap Al-Quran itu melihat akan mukjizat agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran ini. Itu demikian. Jadi kira sekarang itu dululah, ya, kerana kita lebih dah setengah jam. InsyaAllah nanti dia akan sambung mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hissi, yang tadi maknawi, yang agung, yang paling utama, yang bersama dengan kita. Sebolehnya kita berusaha untuk mendalami Al-Quran, ya, memperbaiki dalam bacaan, kemudian mendalami kepahaman maksud mafhum daripada Al-Quran itu sendiri, agar kita menyedari akan hakikat mukjizat yang agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih ada bersama dengan kita untuk kita ambil manfaat, untuk kita jadikan dia sebagai jalan petunjuk hidayah kepada diri kita, insya-Allah. Dan nanti insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 202 ini dalam huraian beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang hissi, yang nampak, ya. Hanya dihuraikan beberapa saja. Sebenarnya kerana banyak, ya. Kerana perlu merujuk kepada Allahumma riwayat, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini kita akan sambung insya-Allah, sekiranya diizinkan Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, jadi sekadar itu mudah-mudahan kita beroleh kepahaman, ya. Dan kisah cicak tadi itu, itu tadi, ya. Dupa cicak bunuh sunat, dan terlebih sunat sekali bunuh. Baik, demikian juga pada khamsatu fawasik, 5 binatang yang perosak ni, maka dibolehkan untuk membunuh. Kalau binatang-binatang yang lain tak boleh saja-saja bunuh. Binatang yang halal dimakan tak boleh bunuh saja-saja. Binatang yang tidak boleh dimakan pun tak boleh bunuh saja. Kucing banyak sangat. Duk biak duk main 30-40 ekor main kau sama kita. Sabu buruk meleh tanah tak boleh. Pasal meleh ni tujuan untuk dimakan. Dan melainkan binatang yang dibenarkan itu saja. Dan tak boleh disiksa, kan? Kalau manusia ni bagaimana? Kalau kata yang tidak beriman ni macam-macam. Kucing boleh disiksa. Ada satu video dia ikat kucing di pokok, kan? Kaki depan dia tambak. Mana kucing tu dia bagi peluk pokok. Ni dia toreh kulit. Kucing tu hidup lagi, dia macam nak lapah kulit kelak. Allah. Kita tengok, zalim lah, kan? Siksa menatang. Tapi bukan orang Islam lah. Manusia bila mana tak ada iman, dia buat ikut sesuka hati dia. Wahai dan melakukan kezaliman dan penganiayaan kepada makhluk Allah yang lain.
Jadi sekadar itulah, bagi cerita banyaklah kan nak cerita menatang ni kan. Tu sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.